masuk dalam masa Dr. Zainal masuk tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua sahabat saya dan rakan-rakan Facebook seperti yang dijanjikan. Saya bersiaran 10 minit lebih awal sebenarnya untuk bersama-sama dengan Tuan Zainal Abbas yang dijangkakan akan masuk dalam ruangan saya pada jam 10 pagi ini, dan saya telah maklumkan kepada beliau, dan seperti biasa beliau juga sekarang ini teramat sibuk dengan kerja beliau memandangkan sekolah telah bermula 24 Jun lebih awal, dan dengan perkembangan terbaru dari KPM yang menjangkakan 15 hari bulan ini kemasukan pelajar yang lain untuk masuk ke sekolah. Jadi begitulah kita sebagai warga pendidik. Dan dalam masa yang sama, di Sekolah Sukan Malaysia dan Sekolah Sukan Negeri juga tidak lari dari menerima kemasukan pelajar-pelajar ataupun atlet-atlet dari seluruh negara. Berbalik pada live saya pada hari ini, sudah tentunya bersiaran bertajuk mengenai hala tuju dan matlamat Sekolah Sukan Malaysia dan Sekolah Sukan Negeri. Sekolah Sukan Negeri dalam norma baru. Sebelum saya menunggu Tuan Zainal Abbas untuk bersiaran bersama saya, kita mengambil sama-sama keberkatan pada hari Jumaat ini. Kita hadiahkan Al-Fatihah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada guru-guru yang telah mengajarkan kita, kepada sahabat-sahabat, kepada muslimin dan muslimat di dunia. Dan semoga kita diberikan keimanan dan juga mendapat keberkatan pada hari ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Dan saya memakai baju Melayu berwarna merah ini. Bukanlah saya nak kahwin online. Tidak sebenarnya. Tetapi yang masuk pada ruangan saya pada hari ini adalah berbicara tentang hala tuju dan matlamat sekolah sukan dalam norma baru. Tetamu saya pada hari ini ialah Zainal bin Abbas, pengarah bahagian sukan, kurikulum dan kesenian yang memacu produk sekolah sukan Malaysia. Di mana pada hari ini kita mempunyai 5 sekolah sukan Malaysia. Sekolah Sukan Bukit Jalil, Sekolah Sukan SSTMI, Tengku Mahkota Ismail, Sekolah Sukan Gambang, Sekolah Sukan Sabah dan Sekolah Sukan Malaysia Terengganu, diikuti dengan Sekolah Sukan Negeri di seluruh negeri di Malaysia. Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang masuk dalam ruangan saya ini. Semoga kita dapat mendengar input yang akan diutarakan, diulas dengan lebih banyak mengenai dasar dari bahagian sukan, kurikulum dan kesenian. Waalaikumsalam. Narong Sak Jintisak dan juga sahabat-sahabat yang lain. Waalaikumsalam Muhammad Hafizi Manap. Terima kasih Adibah. Terima kasih sahabat saya Azrul. Waalaikumsalam Kak T.
Okey. Baiklah, saya masih menunggu lagi Tuan Pengarah. Seperti yang saya maklumkan sebentar tadi, ruangan ini adalah berkenaan dengan perkara-perkara positif mengenai pembangunan sukan di Malaysia, mengenai pembangunan sukan sepak takraw, dan pada hari ini bersiaran saya secara langsung adalah bertujuan untuk menyebarkan sebanyak mungkin tentang input-input yang berkaitan tentang SOP terbaru yang kita mahu dengar dengan lebih jelas untuk ataupun melalui Tuan Zainal Abbas. Terima kasih sahabat saya Nur Hisham Zaini, Waalaikumsalam, dan penolong kanan sukan Cikgu Abang Sapani, dan terima kasih juga Tuan Pengarah, Timbalan Pengarah bahagian sukan, kesenian dan juga kurikulum dan kesenian, iaitu Tuan Suhaimi Sun yang sudah hadir dalam ruangan ini. Dan insyaAllah selepas pada dengan Tuan Pengarah, seperti yang kita janjikan Tuan Suhaimi, kita akan mengadakan satu lagi sidang live di ruangan seperti ini untuk kita berkongsi lagi dengan pihak masyarakat, pihak jurulatih, atlet dan juga perkara-perkara baru mengenai pembangunan sukan di Malaysia untuk kita tingkatkan prestasi. Baik. Dan salam Jumaat Ashraf Fitri. Waalaikumsalam Muhammad Irwan, sahabat saya. Dan saya masih menanti lagi Tuan Zainal untuk masuk dalam ruangan ini. Mungkin ada kerja-kerja yang perlu dilakukan kerana beliau sehingga semalam masih lagi berada di ofis sebenarnya. Apabila saya cuba membuat panggilan, beliau masih lagi di ofis dan masih lagi dengan kerja. Komitmen beliau sangat tinggi pada sukan dan juga pengurusan yang beliau terpaksa handle sebenarnya. Waalaikumsalam. Terima kasih daripada Samsul Ibrahim. Terima kasih sahabat saya Presiden Sepak Takraw Negeri Sembilan, Tuan Wan Muhammad Husni Abdullah. Waalaikumsalam Cik Asri ataupun Klubi Jeruk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Tuan. Terima kasih Tuan dapat sudi menghadirkan diri. Dah mula ke? Dah mula Tuan. Okay. Kita dah on air, dah bersama audiens dan sekarang ini apa Tuan, saya akan teruskan bersama dengan audiens. Nasib baik, saya terlupa. Saya ingatkan pukul 11. Okey Tuan, tak ada masalah. Terima kasih Tuan kerana bersiaran bersama saya, Muhammad Putra Abdul Ghani, dan bersama saya sekarang ni Tuan Zainal bin Abbas selaku pengarah bahagian sukan, kurikulum dan kesenian. Dan audiens kita Tuan. Ya? Macam baca berita. Saya tak boleh lawan Tuan. Okey Tuan, audiens kita dah menunggu sebenarnya, dan sekarang ini bukan saja di kalangan masyarakat terutamanya Tuan, tetapi di kalangan ibu bapa, di kalangan jurulatih, di kalangan atlet terutamanya mungkin ingin mendengar sesuatu perkara daripada Tuan. Sebelum saya pergikan pada yang lain Tuan, terima kasih Tuan bersama ruangan ini. Mungkin Tuan boleh ceritakan sedikitlah pengalaman dan juga kejayaan manis Tuan sepanjang menceburi, seperti mana yang kita tahu Tuan sangat berpengalaman dalam bidang sukan. Sedikit sebanyak Tuan. Itulah kita pengalaman. I think kita sebagai pejabat awam, saya memulakan kerjaya sebagai jurulatih ini pun di peringkat sekolah. So daripada peringkat sekolah melatih pasukan rumah, kemudian melatih pasukan sekolah sebelum peringkat daerah dan juga peringkat negeri lah. So I think ramai guru juga di luar sana melalui perkara yang sama.
Yang penting pada saya ialah komitmen dan juga dedikasi yang diberikan ke atas segala usaha yang kita lakukan untuk mendidik murid-murid di sekolah untuk mencapai kejayaan. Kerana kejayaan yang dicipta oleh murid itu sebenarnya menjadi penyuntik kepada dan memberikan semangat kepada semua jurulatih untuk bekerja dengan lebih keras lagi demi untuk melihat kejayaan para atlet mereka. So saya rasa pengalaman saya daripada sekolah, latihan di peringkat sekolah itu melatih pasukan rumah. My first posting was in sekolah menengah kebangsaan Tun Perak di Jalan Saleh, Muar. So pada ketika itu padang sekolah memang besar. So we have 400 meter track juga, track rumput lah. So bila ada kejohanan sukan tu, you have to sorong untuk buat line. Buat line tu kan. Okey tuan. Buat line. So all that pengalaman nanti sangat bermakna, and it is something yang saya rasa saya akan cherish untuk a long time lah. Dan saya juga hargai guru-guru yang melatih sukan di sekolah-sekolah, kerana itu merupakan tugasan yang mungkin tambahan yang dilakukan oleh guru-guru. Pengalaman itu sangat penting. Sebab itu dalam pemilihan jurulatih di sekolah sukan khasnya, saya suka lihat kalau jurulatih yang telah mempunyai pengalaman dan pengiktirafan di peringkat itu. Maknanya you mulakan dengan melatih pelajar-pelajar daripada zero di sekolah itu untuk mewakili sekolah you di peringkat daerah. Kemudian di peringkat daerah, bila atlet menang, atlet you berjaya di peringkat daerah, pengiktirafan daripada daerah itu untuk memilih you sebagai jurulatih untuk pergi ke peringkat negeri. Dan seterusnya daripada negeri ke peringkat kebangsaan. Dan pengalaman itulah yang sebenarnya membentuk kepribadian jurulatih dan sangat penting bagi para jurulatih kita menimba pengalaman seperti itulah dalam melatih atlet-atlet di peringkat yang lebih tinggi. Baik tuan, saya sangat setuju sebenarnya kerana tuan di peringkat grassroots sebelum lagi, sebab saya pun antara produk sekolah sukan Bukit Jalil. Saya bersama dengan tuan dahulu dan saya juga mengikuti perjalanan tuan, kehebatan tuan dalam bidang pengurusan dan juga sukan, di mana pada saya bukan. Yeah? Saya bantu kardiovaskular je. Pusing langgang. Pusing bangunan. Jadi pada saya itu adalah satu inspirasi kepada semua, kepada penggiat, kepada jurulatih apa yang tuan tunjukkan pada hari ini, dan saya inspirasikan benda itu untuk dijadikan kepada saya untuk lebih maju tuan dan kemampuan tuan sebagai ketua jurulatih sebelum ni tuan, ketua jurulatih elit kebangsaan, di mana saya juga mendapat tahu tuan juga dapat memulihkan catatan rekod kebangsaan sebelum ini 37 kali, membabitkan 17 acara olahraga, dan juga kita mendapat satu perkara yang manis apabila Khairul Hafiz Jantan pada ketika itu memenangi pingat emas 100 meter pada 2017. Betul tuan ya? Itu bukan kejayaan saya lah. Itu kejayaan raja itu. Kalau you cakap about Khairul Hafiz, then you talk about Coach Fuad. So kejayaan itu adalah kejayaan bersama kalau kita cakap mengenai sukan SEA 2017 itu. Kerana 2 tahun sebelum itu di Singapura, Malaysia hanya mampu dengan pulangan 3 pingat emas. Beberapa perubahan dilaksanakan dan dalam pemilihan jurulatih itu we have a very strong team, satu pasukan yang kuat dengan kerjasama daripada semua. Kita ada Coach Fuad, kita ada Coach Isnin, Cikgu Mansah ada, dan juga dibantu dengan jurulatih daripada luar negara pada ketika itu, Petrovic, Gu Yuan dan sebagainya. We have a very good team dan kita rangka program secara bersama, dan saya rasa kejayaan itu adalah kejayaan bersama. All the coaches contribute, menyumbang ke arah hutan pingat itu dan sangat committed dalam memberikan kerjasama. The only tugas saya ialah untuk menyelaras dan menyediakan set target untuk mereka dan membantu untuk merancang dari segi dia punya training plan, pertandingan mana yang hendak dipergi dan sebagainya. Saya rasa kejayaan itu adalah bukan kejayaan saya, tetapi kejayaan lebih pada kejayaan para jurulatih yang telah bertungkus lumus. So when I first, I think in 2015 bila saya dilantik tu, we went back to basics. Kalau sebelum ni
atlet-atlet negara, kalau ada latihan pusat akan duduk di kasar, di majlis sukan negara atau duduk di hotel di tempat yang aircon dan sebagainya. Dia cakap, no, we go back to basics. Go back to basics. Saya bawa mereka pada ketika itu penghujung tahun 2015 apabila kita memulakan program ke Sekolah Sukan Tengku Magutu Ismail di Bandar Penawar. So atlet senior ke junior ke, you duduk dekat hostel. So you come back down to earth. Because kita dah pada ketika itu the situation dengan pasukan olahraga is everybody is feeling down. So we go back to earth, kita go back to the basics, dan daripada situ kita mula merancang untuk 2 tahun 2016-2017 untuk kita capai kejayaan yang diperoleh lah. Dan saya juga berterima kasih kepada para atlet yang turut mencurahkan segala tenaga mereka untuk menempa kejayaan. So you look at Jackie Wong, pada ketika itu Jackie Wong pada setiap tahun berjaya memperbarui rekod pribadi beliau sendiri. Begitu juga dengan Bruce Wong, walaupun pada usia pada ketika itu 17 tahun tetapi mampu untuk memecahkan rekod sukan C. Kita lihat kepada jago lari berpagar kita Raizam Shah, walaupun dalam umur 30-an, Lee Hapway umur 30-an, tetapi mereka they are still fighting. They are still fighting because they want the success. Dan itu yang saya rasa telah pun menyuntik semangat atlet lain yang lebih muda daripada mereka untuk turut berjaya. And of course we have Hairul Hafiz Jantan bersama-sama rakan lain, Bantul Hisham, Haikal ketika itu, Nixon ada pada ketika itu. So these are the characters yang ada dalam sukan itu, yang ada determination. That determination tu yang kita pupuk dan kita guide dia towards kejayaan. So it is not to say it is my success. The success is the success of course success negara kita. Tetapi yang lebih penting ialah saya lihat kepada jurulatih sendiri yang telah pun menyediakan program-program dan juga komitmen daripada para atlet untuk berjaya, untuk melakukan perubahan untuk ke arah kejayaan. So I'm just putting the jigsaw together. Kan, saya letakkan jigsaw together untuk bantu semua tu. So my job is the easiest sebenarnya. Yang susah tu yang atlet yang terpaksa berlari 300 meter 6 kali, kan, 200 meter 10 kali. Itu lagi susah daripada tugas saya. So their commitment is to get the best out of them. Itu yang sangat penting. Okey tuan, memang saya juga setuju dengan kenyataan. Saya jawab tak ikut skrip Yes tuan? Saya jawab tak ikut skrip. Sebab Putra bagi saya lagi soalan, saya belum sempat tengok lagi Putra. Saya tahu tuan memang boleh punya tuan. Okey tuan, memang saya suka dengan walaupun tuan kata as a team untuk membentuk kejayaan cemerlang, tetapi sebenarnya di situ leadership tuan sebenarnya itu mencorakkan kejayaan pada masa kini dan seterusnya pada masa akan datang. Okey, berbalik kepada dalam tajuk pada hari ini tuan, dalam norma baru, cerita sebelum ini COVID, perancangan kita memang lebih baik, berbagai perancangan di pihak BSKK. Saya rasa memang banyak dari segi kejohanan, perancangan yang rapi. Tetapi pihak MKN dan juga KKM sebenarnya sekarang ini dah mengeluarkan satu SOP baru untuk sekolah patri. Dan mungkin tuan boleh ceritakan sedikitlah tentang program tingkatan 5 sekarang ini di Sekolah Sukan Malaysia dari segi akademik dan juga jadual latihan yang telah kembali ke sekolah tuan pada 24 Jun yang lalu. Ya, yang penting kita lihat dalam tempoh PKP, kita dah pun sampai ke PKP pemulihan sekarang ini. Namun yang penting dalam tempoh PKP itu ialah kebanyakan atlet misalnya telah pun dihadkan dari segi apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilaksanakan dalam tempoh PKP itu. Kalau awal tu pada 18 Mac dalam PKP yang pertama dikenalkan tu, nak keluar rumah pun tak boleh. So keinginan pada atlet pada ketika itu ialah di mana tempat-tempat latihan tidak dapat digunakan sebagaimana biasa. You nak gunakan kemudahan gym tidak ada, dan di rumah atlet tidak ada equipment untuk membantu mereka. Dan latihan yang boleh dilaksanakan di rumah ialah hanya mungkin dalam bentuk kecergasan. Kalau you ada treadmill, you boleh lari atas treadmill. Tapi kalau atlet kita yang tiada treadmill, nak turun ke padang pun tak boleh. So kecergasan itu perlu dilakukan dengan mengikuti pelbagai
program melalui internet ataupun melalui YouTube yang terdapat di luar sana. So apabila mula dibenarkan untuk aktiviti sukan itu dilaksanakan, tidak semua aktiviti dapat dilaksanakan oleh para atlet. So bila kembalinya ataupun dibenarkan oleh MKN dan KKM dengan garis panduan daripada KBS untuk para atlet memulakan latihan mereka, itu satu berita yang baik dan saya juga telah lihat pelbagai komen daripada kalangan jurulatih yang berkatakan okey, kita perlu berhati-hati. That is very important. Perlu berhati-hati dalam merangka program bagi para atlet kita. Jangan terlalu gelojoh, katakan kita boleh katakan. You have to take it slow kerana atlet kembali daripada keadaan mungkin dalam situasi 40 ataupun 30% dari segi fitness. So yang penting saya rasa bagi para jurulatih dalam merangka program-program untuk para atlet mereka, the first thing you should do is to do some testing. Perlu dilakukan testing untuk melihat tahap kecergasan atlet seseorang atlet itu. Dan seseorang atlet itu akan mempunyai tahap kecergasan yang berbeza. Antara A dan B dan C dan D semua akan mempunyai tahap yang berbeza bergantung kepada apa yang telah mereka lakukan sebelum ini. So it is very important sebelum kita merangka sebarang program latihan bagi atlet atau sebelum kita mengarahkan atlet melakukan sebarang jenis latihan, that you do some testing untuk mengetahui tahap kecergasan mereka sebelum kita rangka satu program yang terlebih dahulu kita bina kecergasan dari segi kardiovaskular, dari segi kekuatan, dari segi flexibility dan sebagainya, agility, sebelum kita menjurus kepada latihan yang lebih mungkin lebih spesifik kepada atlet itu. So macam Futra sendiri bagi atlet-atlet sepak takraw, you need to see their ability. Perlu lakukan ujian itu untuk mengesan tahap kecergasan mereka sebelum latihan itu boleh dilakukan, sebelum sepak kuda boleh dilakukan, sebelum lipat, sebarang jenis lipat itu boleh dilaksanakan. You have to test untuk pastikan atlet itu betul-betul bersedia kembali sebagaimana mereka situasi mereka sebelum PKP itu sendiri. And it is also important. Saya juga ingatkan ramai jurulatih dalam tempoh PKP itu, sebenarnya that is the best time. Apabila atlet berada di tempat mereka sendiri, that is the best time sebenarnya untuk jurulatih merangka program. Kalau dalam tempoh PKP yang dia tak dapat keluar tu, untuk merangka program untuk membina kekuatan atlet. Sebab kita tahu dalam atlet ni dia ada berbagai kelemahan, ada pelbagai kekuatan. So tempoh masa dia berada di rumah tak boleh ke mana-mana tu, that is sebenarnya the best time untuk kita lakukan testing ataupun memperbaiki, menambah kecergasan mereka. Kalau dari segi kekuatan, misalnya kekuatan kaki, hamstring dengan you punya quadricep ada imbalance, ada orang kuat quadricep tapi lemah pada hamstring. So pada dalam tempoh PKP tu, that's the best time untuk improvekan atlet itu punya kelemahan. Dan bila kita pulih sekarang ini daripada dalam fasa pemulihan ini, dibenarkan sukan itu, you should do the testing untuk lihat tahap kecergasan, tahap kekuatan otot para atlet itu sebelum you actually rangka program yang khusus untuk that specific atlet. Kerana mereka datang daripada pelbagai latar belakang keluarga, latar belakang lokasi, dan ini akan menjejaskan apa yang boleh mereka lakukan dan apa yang tidak boleh mereka lakukan dalam tempoh itu. So very important bagi jurulatih yang mengendali para atletnya, khasnya atlet-atlet muda ini, untuk terlebih dahulu rangka satu plan ujian yang boleh dilakukan oleh atlet-atlet ini untuk kita menguji keupayaan mereka sebelum kita rangkakan latihan-latihan yang lebih berat untuk mereka. So that's very important. Even masa mengendali pasukan C pun itu, yang saya buat. Before kita buat sebarang program, kita ada lakukan ujian. So at that time dengan bantuan Jad Adrian di ISN, kita rangka pelbagai jenis ujian untuk lihat daripada keupayaan atlet. Kita ada spider web evaluation. So kita lihat dia punya hamstring macam mana, dia punya quadricep macam mana, upper body strength, lower body strength, dia punya core muscle strength. So semua itu diuji untuk kita dapat rangka program yang terbaik untuk kita, untuk atlet individu tersebut, untuk memperbaiki kelemahan dan memperhebatkan kekuatan mereka. So it's very important to get the testing done. Yes.
baik betul Tuan. Sebenarnya dalam PKP yang lalu pada 18 Mac yang lalu itu memberikan satu cabaran sebenarnya Tuan. Seperti yang Tuan katakan tadi, pihak jurulatih perlu keluarkan idea untuk memantau atlet walaupun dekat di hati tetapi jauh di mata Tuan sebenarnya. Tetapi seperti Tuan katakan tadi, kekangan tempat, kawasan dan juga mungkin rumah yang di mana mereka tidak boleh keluar rumah sebenarnya. Tuan, seperti yang Tuan katakan tadi, boleh kita jadikan panduan kepada jurulatih, kepada penggiat sukan supaya apa yang Tuan katakan tadi itu kita boleh jadikan satu aras apabila PKPP pemulihan ini kita boleh membentuk satu rangka latihan yang sesuai berdasarkan kepada perancangan PKP yang lalu. Betul Tuan Tetapi dalam norma baru sekarang ini Tuan, jurulatih juga perlu mengikut kesesuaian semasa. Beberapa perubahan perlu dilihat kembali seperti program multilateral, high performance athlete, realisasi sistem latihan dan ketiadaan kejohanan Tuan. Walaupun kita dah buat sebelum ini perancangan untuk kejegasan mereka, mungkinlah apa pandangan Tuan, apa yang saya nyatakan tadi mengenai perkara ini dengan ketiadaan kejohanan sistem latihan yang berubah sebenarnya Tuan. Macam mana Tuan? Ya, dengan situasi semasa, I think kita tak boleh memandang ringan kepada pandemik COVID ini walaupun kita lihat kebelakangan ini angka yang dinyatakan oleh KKM setiap hari Datuk Hisham bentangkan angka jumlahnya semakin menurun, kosong jangkitan di kalangan warga Malaysia. Namun kita tidak boleh pandang sebelah mata saja kepada pandemik COVID ini. Dan I think pelbagai langkah dijaga-jaga perlu kita laksanakan dan menyentuh tentang apa yang Futra cakap mengenai era baru, norma baru yang berlaku sekarang ini. Sebenarnya pelbagai cara boleh dilaksanakan. Baru-baru ini saya menghadiri kursus secara online bersama rakan-rakan jurulatih daripada dan juga pensyarah kejurulatihan daripada Asia yang bersama-sama dengan Regional Development Center kita di Jakarta dan merangka program-program latihan ataupun program-program khusus-khusus kejurulatihan secara online bagi para jurulatih seluruh Asia ni lah, di Selatan Asia. Dan itu juga satu yang boleh dilakukan oleh para jurulatih dengan menggunakan digital platform untuk menyediakan program latihan. So video-video boleh dibina, boleh dirangka untuk menyediakan modul bagi latihan murid itu. Jadi kalau atlet itu kata misalnya berada di tidak bersama jurulatih, maka mereka boleh merujuk kepada modul-modul yang ada itu, merujuk kepada video-video untuk melihat apa yang boleh dilaksanakan. Pada ketika ini KPM, I think kita bekerjasama dengan syarikat Milo. Kita sebenarnya menyediakan dalam proses untuk menyediakan satu modul kecergasan kepada yang boleh digunakan oleh murid-murid sekolah lah dalam tempoh PKP itu untuk melaksanakan aktiviti mereka. Kerana kita tahu bagi murid-murid sekolah setakat ini belum dibenarkan lagi. Fokus pada ketika ini ialah bila sekolah dibuka ini ialah kepada akademik untuk membantu mereka catch up balik kepada mata pelajaran yang tinggal selama 3 bulan tu. So masih lagi belum dibenarkan aktiviti sukan ataupun kurikulum, dan itu penting. Melalui platform digital ini kita boleh pastikan atlet boleh melaksanakan aktiviti-aktiviti kecergasan di rumah tanpa pengawasan guru dengan berbantukan platform digital yang ada yang dibina, yang boleh dibina dengan mudah oleh para guru. Even kalau Futra ingat dulu bagi sukan hoki, ada One Mask hoki program. Mereka ada pelbagai program latihan yang dia telah dimuat naik ke dalam laman Sesawang yang boleh diakses oleh para jurulatih, diakses oleh para pelajar untuk melihat apa yang boleh dilaksanakan. If you are alone, tanpa rakan-rakan, apa yang boleh dilaksanakan. Juga kalau kita lihat dari segi badminton, shuttle time, Persekutuan Badminton Dunia menyediakan program shuttle time. You boleh akses melalui internet program itu dan meneruskan latihan di rumah dengan sendirinya. Tetapi saya percaya juga kepada keperluan para jurulatih untuk memantau juga. So you set the program, you kata okay, ada platform digital, ada secara online boleh didapati bahan-bahan ini boleh dilaksanakan, tapi pemantauan itu perlu.
Because what is important, yang penting ialah apabila atlet melakukan persendirian ini secara melalui atas talian, yang penting apabila jurulatih memantau itu, you have the coach's eye. Mata jurulatih untuk melihat apa kesilapan. Kerana atlet bila dia melakukan sesuatu, dia tidak dapat lihat sendiri what is right, what is wrong. Ya, tetapi coach's eye yang melihat itu, jurulatih yang melihat itu dapat melihat apakah kesilapan dan dapat mungkin memberikan guideline apakah yang perlu dibaiki. Betul. Kita dalam kejurulatihan ini, what is important ialah kita juga bina keyakinan atlet itu untuk merasai apa yang betul, apa yang salah. So bila dia melakukan sesuatu aktiviti sukan itu, misalnya kalau sepak takraw, dia melakukan sepak mula tu, sepak kuda kan. So dia kena tahu dalam posisi badan macam ni, bola datang macam ni, dia boleh tutup mata dan dia boleh libas terus. Ini bermaksud secara semula jadi aktiviti itu yang betul, corak yang betul itu telah sebati dalam diri dia. Dia tutup mata pun dia boleh lari dalam long jump misalnya. Dia tutup mata, dia boleh mula lari landasan sampai ke papan, dia boleh tahu, dia boleh pijak dan dia boleh rasa sendiri kalau take off dia tu tinggi atau rendah atau apa yang perlu dilakukan di udara tu, dia boleh merasai. So that animation yang ada pada diri sendiri, naluri yang ada pada diri untuk mengetahui itu perlu diajar juga kepada atlet. Dan macam mana kita nak ajar itu ialah dengan membiasakan atlet dengan latihan tubuh lah. So that kehadiran jurulatih untuk memantau itu sangat penting supaya dapat diperbetulkan apa yang salah. Kerana kalau kita biarkan saja atlet untuk melaksanakan sendiri secara digital, dan mungkin tabiat ataupun perlakuan yang salah dilakukan, tidak diperbetulkan. Pepatah Melayu kata alat bisa terganggu. So kalau setiap hari dia lakukan benda yang salah, then automatically benda yang salah itu menjadi sebati kepada diri dia. That is why it is important for coaches to be also untuk sentiasa berada bersama atlet untuk memantau latihan-latihan yang dilaksanakan. Okey Tuan, memang benar sebenarnya apa yang Tuan katakan tadi, dan perancangan yang rapi yang perlu ada sebenarnya di kalangan jurulatih untuk memantau atlet walaupun tidak ada kejohanan pada tahun ini, tetapi ini kejohanan tadi kan. Kejohanan very important lah. Bila kita merancang sesuatu program latihan itu, biasanya kita merancang secara backward. Kita identify dulu bila kejohanan akan dilangsungkan. So buat masa ni memang tiada kejohanan yang boleh dilaksanakan, tetapi saya difahamkan Kementerian Belia dan Sukan telah pun membentangkan kepada MKN untuk membolehkan untuk sukan-sukan non-contact ni diteruskan pertandingan-pertandingan. Namun agak sukar untuk kita merangka program yang terbaik untuk para atlet jika kita tidak tahu kejohanan-kejohanan. Kalau kita lihat sukan Olimpik pun dah ditunda ke tahun hadapan, bulan 3, itu kita dah tarik. SUKMA pun telah ditunda kepada tahun 2021. So you have to work backwards untuk lihat berapa tempoh yang terbaik untuk competition period, pra-pertandingan, specific preparation, general preparation itu perlu dilihat. Dan saya rasa jadual-jadual seharusnya persatuan sukan juga membantu dalam menyediakan takvim-takvim pertandingan bagi tahun-tahun yang akan datang. Di peringkat kementerian sendiri memang kita tertangguh penganjuran bagi kejohanan-kejohanan MSSM. Kerana MSSM kita tahu melibatkan banyak 16 negeri kesemuanya. Dan melibatkan penglibatan pelajar yang agak ramai. So di peringkat kementerian kita akan bermasyuarat bersama pengarah-pengarah negeri tidak lama lagi untuk kita melihat kembali adakah program-program MSSM ini boleh dilaksanakan dan dengan kelulusan daripada MKN dan PKM untuk pertandingan diadakan tanpa penonton dan sebagainya. Tapi kalau bila kita anjurkan kejohanan MSSM ni, kita perlu tahu bahawa selain daripada atlet yang ada, perlu juga ada guru pengiring, kerana bila atlet pertandingan perlu ada guru yang mengiringi, dan kemudian perlu ada guru juga yang menjadi pegawai-pegawai bagi pertandingan yang dilaksanakan. So it will involve quite a number of people untuk bersama-sama dalam pertandingan tersebut, dan ini yang akan kita bincangkan sama ada it is feasible or not
ataupun tidak untuk kita meneruskan program-program MSSM. Tapi kalau kita lihat yang bulan 3 tu pun dah tertanggung kan. So, dalam tempoh masa yang tinggi ini agak sukar untuk kita mungkin melaksanakan pertandingan-pertandingan. We might have to go for 2021 sahajalah. Saya rasa audien pun, penggiat sukan jurulatih dapat mendengar sebenarnya daripada Tuan Zainal sendiri mengatakan mungkin 2021, maknanya kita akan mulakan satu kejohanan. Rancangan yang lain sebenarnya, seperti yang saya tengok pada komen daripada Muhammad Rizki Ismail, Tuan, apakah galang ganti platform MSSN mengukur prestasi terbaik atlet SSN dan SSM yang menjadi kebiasaan, terutama kepada atlet tingkatan 5 dalam meneruskan kelangsungan sebagai seorang atlet peringkat sekolah, sebab kita tiada MSSN sebagai prestasi? Mungkin pandangan Tuan daripada Muhammad Rizki Ismail, Tuan. Ya, okey. Terima kasih atas soalan Muhammad Rizki ini. Dalam kita merangka pertandingan-pertandingan di peringkat sekolah ini, kita perlu ingat bahawa pertandingan yang basic sekali, yang asas sekali adalah pertandingan yang dilaksanakan di peringkat sekolah. So walaupun di peringkat kebangsaan itu tidak dapat dilaksanakan, atau di peringkat negeri, di peringkat daerah tidak dapat dilaksanakan, tapi di peringkat sekolah masih boleh dilaksanakan berdasarkan keperluan yang ada di sekolah lah. So you can still organize, nanti bila dibenarkan masih boleh dianjurkan pertandingan-pertandingan di peringkat sekolah. Namun kalau kita lihat sebenarnya dari segi performance atlet terbaik adalah pada usia 20-an. Kalau kita lihat, saya selalu menggunakan contoh ini, kalau kita lihat Carl Lewis ni sprinter daripada Amerika Syarikat zaman 80-an, 90-an, dan juga seorang pelompat jauh. So dia pada usia 35, dia telah memenangi tingkat emas terakhir dia di Sukan Olimpik. Of course, he started his Olympic age daripada usia 20-an. Dia dah mewakili US di Sukan Olimpik, memenangi acara 100 meter, 200 meter, 4 kali 100 meter acara lompat jauh, memenangi acara-acara tersebut. Tetapi tingkat emas terakhir beliau adalah pada ketika beliau berusia 35 tahun. When he is actually 35 years old. Jadi tempoh perjalanan dia tu sangat lama. Pada usia 35 tahun dia masih mampu untuk menang pingat emas di Sukan Olimpik. So why are we putting the burden on 15-year-old, budak 15 tahun, untuk menang pingat wakil negeri di peringkat kebangsaan, when specialization actually seharusnya berlaku selepas umur 16 tahun, apabila akhir balik bagi pelajar lelaki lah. So kita lihat kepada pembangunan atlet itu, kita tidak perlu terlalu terburu-buru untuk memberikan prestasi yang terlalu tinggi untuk pelajar-pelajar di sekolah-sekolah kita. Fokus seharusnya diberikan kepada pelajar-pelajar yang telah melepasi umur 18. That is when high performance comes in. Tapi di peringkat sekolah itu, sports should be fun. Kalau nak dicakap dari segi biologi, Rafli tadi dari segi biologi, Rifki, kalau dari segi biologi pertumbuhan pelajar itu, Rifki, thank you for your question. Dari segi pertumbuhan pelajar itu, kalau kita ambil kira budak lelaki, bila kita cakap mengenai kekuatan, misalnya kita buat strength training untuk mereka, kalau dari segi biologi, the peak strength velocity ataupun velocity yang tertinggi, kesan daripada strength training berlaku selepas puberti. So apabila kita merangka program latihan untuk seorang atlet itu, kita lihat juga kepada umur biologi dia. Seorang pelajar yang mungkin di tingkatan 3 misalnya, mungkin mempunyai ketinggian yang berbeza berdasarkan kepada umur biologi ataupun umur akhir balik mereka, dan itu akan menjejaskan perkembangan mereka. Dan apabila biasanya dalam membuat strength training misalnya, kita fokusnya seharusnya memang kita boleh buat daripada awal, umur 13-14 bergantung kepada atlet itu, tetapi sangat terbaik untuk mendapatkan kesan yang terbaik apabila kita melakukan strength misalnya adalah selepas puberty itu berlaku, selepas akhir balik itu berlaku. That is when in biology, in sports, it is called peak strength velocity. Pada ketika itu, bila kita laksanakan aktiviti strength, that is the best, you akan dapat efek yang terbaik. So sebenarnya di peringkat sekolah ini, I don't see the need. Kalau kita lihat kepada plan jangka panjang,
para atlet, for them to actually kita terlalu memberikan fokus, perlu ada pertandingan kerana kita nak mengukur kejayaan pelajar-pelajar ini. It is for me, it is too early sebenarnya. Ya, kalau kita nak ambil contoh yang lebih dekat lah, contoh yang lebih dekat kita lihat kepada Syafiq Rahim, kan? Syafiq Rahim menjalani latihan pada ketika itu dalam program KPM, FAM di Sekolah Sukan Bukit Jalil. He graduated kalau tak silap saya tahun 2004 dan dia bermain untuk pasukan kebangsaan hingga umur dia 32 tahun, menjangkau 30-an. So 30-an tu dia kata I surrender. I don't want, saya tidak mahu lagi mewakili negara. Barulah atlet lain dapat masuk. Kalau tak slot di dalam pasukan negara tu memang milik beliau. Kita lihat kepada Mak Yu, kita lihat kepada Hairul Fahmi Hikmat, kita lihat kepada Zakwan, Aidil Zakwan dan Zafwan. They are all yang graduate 2004, 2005 dan mereka masih bermain walaupun pada usia 30-an untuk pasukan kebangsaan. Kita lihat dalam sukan what you call it, hoki, Tengku Ahmad Tajuddin, 30-an umur dia masih bermain dengan pasukan kebangsaan. So dengan latihan yang baik, dengan latihan asas yang betul yang kita sediakan di peringkat sekolah ini, atlet-atlet sebenarnya mampu untuk bertahan lebih lama dan mampu untuk bersama pasukan kebangsaan dengan lebih lama. Saya bagi satu lagi contoh, kapten pasukan hoki kebangsaan kita, Syukri Muttalib. I hope you're listening, Syukri. Syukri Muttalib belajar juga, sewaktu belajar di sekolah sukan dan kemudian memasuki universiti, keluar universiti masih lagi bermain dengan pasukan kebangsaan. I think he's over 30, umur dia dah lebih 30. Kalau salah berdetik katanya dia dah lebih 30, tetapi dia masih mewakili pasukan kebangsaan and he is the captain for the national team. Hebat lagi. Faiz kapten pasukan kriket kita pun sama juga, melalui zaman persekolahan, masuk universiti, keluar universiti, sekarang menjadi jurulatih di sekolah sukan kita, but he is still playing and he is still captaining the national team. So kalau kita sediakan program pembangunan yang betul di peringkat sekolah, atlet-atlet sebenarnya mampu untuk bertahan dengan lebih lama dan dengan sokongan daripada persatuan sukan kebangsaan dengan majlis sukan negeri, majlis sukan negara, actually atlet mampu untuk bertahan dengan lebih lama dalam senario semasa. Kita lihat Leong Man Yi misalnya, penerjun kita. Man Yi, penerjun. Dia daripada sekolah menengah, her first Olympic Games ialah pada tahun 2000 Olympic Games di Sydney. Sekarang ini di Tokyo 2020 it should be her 5th Olympic Games. 5 Olympic Games setiap 4 tahun, kali 5, 20 tahun dia berkecimpung dalam sukan tersebut. So performance will come. Tetapi yang penting di peringkat sekolah saya rasa adalah untuk kita membina atlet, menyediakan atlet yang mampu untuk bertahan dengan lebih lama dalam kejayaan sukan dan selalunya mereka mencapai performance yang terbaik bukan pada usia di peringkat sekolah. Bukan pada usia di peringkat sekolah, of course bergantung kepada sukan masing-masing, tetapi itu yang saya rasa yang perlu saya tekankan, jangan terlalu gelojoh untuk kita mencapai kejayaan atlet pada usia muda. Kita tak nak dia berjaya pada usia 15 tahun, 16 tahun. Tapi kemudian hilang. Then we lose them. Sedangkan sepatutnya selepas umur 20 tahun tu dia boleh sambung. Kalau macam Tanwi tadi sampai umur 35 tahun. 35 tahun. Sampai ada 15 tahun lagi. Kan kalau budak umur 15 tahun kita nak force dia ambil kejayaan, dia boleh ada lagi 15 tahun baru dia sampai umur 30 tahun. So macam boleh dia dilahirkan sekali lagi, dia hidup, dia boleh ada masa lagi untuk bergiat sebagai atlet. So jangan terburu-buru dalam kita menyediakan program latihan yang meletakkan terlalu banyak tekanan kepada atlet untuk berjaya pada usia muda. They should be enjoying the sports so that the enjoyment makes them stay with the sport much longer lah. Betul lah, sebenarnya memang kita di sekolah memang bukanlah saya kata menekankan sebenarnya latihan, tapi kejayaan tu sebenarnya mungkin nak menjadikan inspirasi kepada yang lain. Seperti yang kata Tuan kata tadi, 35 tahun kalau
masih lagi bermain dan juga ramai atlet yang lain masih lagi kekal. Putra umur berapa? Panjang masa saya SD20 masih lagi besar. Boleh main lagi untuk pasukan kebangsaan. Tapi kena kuruskan badan. InsyaAllah. Tapi poin utama yang saya suka ialah atlet should be enjoy lah di peringkat sekolah ni. Dan dengan keadaan normal baru ni tuan, saya rasa jurulatih yang mendengar dalam ruangan ini boleh mengambil panduan sebenarnya tuan. Dan saya rasa untuk yang soalan yang seterusnya tuan, yang saya tengok tadi daripada Rifki, saya rasa soalan yang seterusnya lebih kepada MSSN, ketiadaan kejohanan, saya rasa lebih jelas kepada yang lain, kepada jurulatih lain. Penekanan pada tahun ni mungkin tidak ada. Okey? Okey, No, it's tuan. okay, Dari segi it's okay to miss 1 year, Putra. It is okay untuk miss 1 year. There's no rush untuk budak-budak sekolah ni. Kita tak patut rush. So kalau tak ada pertandingan tahun ni, tak ada pertandingan tahun ni. Kalau kita lihat di luar negara pun mereka sebenarnya tidak memberikan fokus penekanan kepada specialization yang sangat awal. Misalnya Putra di Australia kan, di Australia setiap tahun kita hantar penyertaan pelajar untuk menyertai Western Australia Little Athletics. Kalau kita lihat acara lompat tinggi misalnya, di peringkat umur 15 tahun ke bawah, dia lompat tinggi, dia tak buat slop pun apa lagi. Dia hanya guna mattress yang tinggi mungkin 6 inci atau 10 inci dan dia buat scissors saja. Dia lari dan dia lompat, dia guna macam lompat macam biasa je lah. Melintasi, tak ada flop ke apa. So pada peringkat umur tu 15 tahun ke bawah. Tapi kita di Malaysia sekolah rendah pun kita dah ajar flop. Dan kejayaan itu agak berbeza lah. So we are specializing early. It's okay. You miss one kejohanan, because your time ada lagi masa. Yang penting ialah untuk atlet itu dibina dengan sebaiknya to become the perfect athlete yang mempunyai kemahiran dan kebolehan yang terbaik. Saya nampak tadi Robani Hassan pun masuk. Robani Hassan pun pada usia 20-an he reach his peak. I think Robani can confirm for me ya, Robani, you reach your peak also bukan pada usia sekolah. Pada usia 20-an when he won the medals at the SEA Games dan sebagainya. So I think these are very good examples. Atlet-atlet kebangsaan kita yang lalu ni are very good examples of people who have excelled. Itu yang saya kata tadi, kita jangan terburu-buru, kerjasama semua kita perlukan, Persatuan Sukan Kebangsaan especially yang menyambut pelarian atlet kita selepas zaman persekolahan kita untuk membolehkan atlet meneruskan kerjaya sukan mereka. That is very important. Jangan hanya tunggu di hadapan gate sekolah untuk mengambil pelajar-pelajar tingkatan 4, tingkatan 5 untuk SUKMA misalnya. Sedangkan SUKMA tu dia sampai umur 21, 23 tahun pun boleh bertanding dalam SUKMA. So why are you waiting on this 23, on this 16-year-old boy, 17-year-old boy depan gate sekolah untuk ambil dia untuk mewakili negeri dalam SUKMA? Of course he has the ability. But what happened to this ability of the athlete yang pada usia 18, 19, 20, 21 ni? What happened to them? Kan itu yang perlu mereka jaga seharusnya, mereka sambut. Kerana di peringkat sekolah saya rasa kita dah ada sistem yang baik melalui pertandingan di peringkat sekolah, aktiviti kita punya dasar satu sukan, pertandingan di peringkat sekolah yang terbaik kita bawa ke peringkat daerah, di peringkat daerah terbaik ke peringkat negeri. So we have that structure. Ya, tapi maybe we can di luar sana mungkin dengan persatuan they don't have that structure. Daripada persatuan di peringkat daerah, di peringkat negeri, di peringkat kebangsaan, they don't have that structured competition. So mudah menunggu di hadapan gate sekolah, mengambil pelajar-pelajar ni dan habis itu tunggu balik depan gate sekolah. Instead of maintaining, developing pelajar-pelajar 18, 19, 20, 21 yang masih sebenarnya in the SUKMA age. Yeah, you look at the minta statistics daripada MSN, berapa ramai pelajar sekolah yang terlibat dalam SUKMA yang lepas. Yeah, you can see the number. How many are actually school children? Yang sepatutnya, 18, 19, 20 ni yang sepatutnya lebih ramai. Tapi pelajar sekolah pun sebenarnya ramai lagi. So dari segi development, progression, development athlete itu, I'm sorry lah, I'm talking rather freely today. Kan? Dari segi development, progression athlete itu,
kita meletakkan bebanan yang agak berat kepada pelajar pada usia muda. Sepatutnya 16 tu dia baru nak mula specialization. Bagi pelajar lelaki lah, 16 nak mula specialization, and then pada 18 and above tu baru dia go high performance. Dia go to high performance pada usia 18 dan ke atas. Tapi sekarang kalau kita lihat, kita fokus pada budak 16 tahun, 15 tahun. Saya bagi contoh satu lagi lah, Grace Wong. Cakap pasal olahraga lah, Grace Wong. Pada usia 12 tahun dah menang pingat bagi acara paling tukul besi. Pingat emas. Pingat emas. Tapi bila kita nak bawa dia ke pertandingan antarabangsa, kita tak boleh register dia. Kenapa? Kerana di tingkat antarabangsa, you want to represent the lowest age group ialah 15 tahun. So sehingga daripada 15 tahun tu baru kita boleh bawa dia untuk menyertai pertandingan di peringkat antarabangsa. Sedangkan di Malaysia, kita 12 tahun tu dia dah menang pingat. So these are the talents yang ada, yang seharusnya dijaga, dan kita harap dalam masa akan datang, pada usia 17 tahun dia dah pecah rekod sukan C bagi acara baling tukul besi. So 17 tahun. Tahun lepas 2018, 2019 she is 19 lah. 19 years old. So kalau ikut career dia 19, kalau kita ikut track macam Jackie Wong lah kan, 19, kalau ikut sukan C, kalau kita ambil yang terendah lah sukan C, 19, 21, 23, 25, 27, berapa tahun lagi tu sukan C dia boleh dominate kalau dia dah pecahkan rekod pada usia 17 tahun. Ya, Harul Hafiz Jantan pecah rekod sukan, pecah rekod 100 meter pada usia 17 tahun juga. 17 tahun. Siapa yang sambut dia? Where is Harul Hafiz now? Siapa yang pastikan progression dia? Ya, so persatuan tak harusnya tunggu Fuad lahirkan seorang lagi. So lepas Harul Hafiz tunggu Fuad lahirkan, mula-mula Badrul, lepas Badrul Harul Hafiz kan, lepas Harul Hafiz we have our new champion Haikal. So what happened to Harul Hafiz? What happened to Badrul? Kenapa tak bagikan program yang lebih baik untuk mereka supaya mereka juga dapat menyerlah dengan lebih baik? Ya, instead of waiting another 2 years, tunggu siapa Fuad akan lahirkan lagi selepas Haikal. Sedangkan Harul Hafiz tu pada usia 17 tahun, he is already broken the national record. So where is he now? He should be in his peak. Kalau dia ikut track macam Carl Lewis tu, umur 35 boleh pergi sukan Olimpik. Ya, so I think the help from Majlis Sukan Negara, daripada Persatuan, daripada Majlis Sukan Negeri, bukan hanya fokus kepada program-program seperti Sukan C, but you should focus him untuk program yang lebih tinggi lah. Dan jangan saja tunggu daripada daripada Coach Fuad untuk melahirkan lagi 2 tahun Sukan C, Sukan C 2 tahun lagi, in fact 1 tahun lagi lah, tahun depan Sukan C kan. Tunggu siapa lagi yang nak keluar daripada Fuad. It shouldn't be the way. Sedangkan dah ada, Harul Hafiz dah ada, Badrul dah ada, Harul Hafiz dah ada, dan Haikal dah ada. So these kids are still young. They are still young. Dan career dia sepatutnya lebih panjang dan perlu dijaga mereka. Kerana mereka masih mampu berikan yang terbaik. So kalau pada usia 17 dia dah dapat lari 10.29 misalnya. So pada usia 20, 22, 23, he should be better. He should be running lebih baik zero. So we have to look at that because the system yang kita ada di peringkat sekolah ni, I think is sufficient untuk kita melahirkan yang terbaik. Tetapi sustaining it afterwards, bila dia meninggalkan alam persekolahan itu, dan something yang perlu kita fikirkan bersamalah pada saya. Betul tuan, macam Faisal Baharudin komen, semoga guru-guru akan terus memahami, maknanya input yang tuan berikan tadi dapat disampaikan kepada guru-guru bahawa seperti yang Robani katakan tuan, umur 20 saya peak, retire umur 33 tahun. Lebih kurang Carl Lewis lah juga Robani ni tuan. Memang. Ya, inilah dia. Maksud kita tak perlu sebenarnya, kita dalam di peringkat sekolah, what is important ialah kita bina a wholesome athlete. Apa yang kita panggil a wholesome athlete, maknanya kita cover dari segi kekuatan kardiovaskular dia ada, dari segi pembangunan strength, kekuatan otot kita bina dengan betul,
kita ajar kalau dalam perlawanan bola sepak, kita ajar taktik permainan yang dilaksanakan dengan betul, sistem permainan yang betul. So that will help this athlete apabila dia dewasa sampai ke umur high performance itu, dia dah sebati dalam jiwa dia apa perlakuan yang betul dalam sukan itu, kekuatan yang terbaik pada performance itu untuk bantu dia capai peak performance pada ketika usia yang high performance itulah. So I think kita inginkan kejayaan para atlet, yes, tetapi kita jangan abaikan bahawa atlet ini sebenarnya masih lagi baby. They are babies lah. Kalau jumpa kat sekolah ni, they are babies learning to walk, kan? So we have to, kita inginkan kejayaan atlet kita, that is fine. Atlet juga perlu ada target, sasaran untuk challenge diri mereka sendiri, that is true, yes, memang betul. Tetapi kita jangan terlalu pada usia yang terlalu muda itu terlalu memberikan tekanan bahawa kejayaan itu lebih utama. Kalau dalam IAAF, dalam World Athletics, kita kata athlete first, winning second. So winning is second. Yang penting kita develop athlete itu sebagai wholesome athlete. Athlete should be first, winning should be second. Betul. Sahabat saya Azrain. Ya, katakan oleh Arif Abdulka, betul lah tuan. Jadi diharap juga di lain sebenarnya dapat merasa satu latihan yang dikatakan oleh tuan sebenarnya, strength yang betul, flexibility betul supaya boleh sustain dengan lebih panjang dalam kehidupan mereka. Jadi macam anak buah Putra sendirilah, anak buah Putra dekat Sekolah Sukan Malaysia Terengganu, you are training the young athletes dalam sepak takraw. So that is the very critical age. Sebab the next stage untuk mereka daripada Sekolah Sukan Malaysia Terengganu itu, the next stage would be for them to go into the junior team. Daripada junior team untuk mereka break into the national team. So kalau you bina asas yang baik untuk mereka di sana, then it is very easy for them nak masuk qualify untuk junior dan qualify untuk national team. But the basis which you have, the opportunity you have in your sekolah-sekolah sukan kita sangat baik untuk sebenarnya membentuk atlet yang mampu berdaya saing di peringkat yang lebih tinggi lah. Betul. Dan alhamdulillah lah salah seorang daripada tim sepak takraw dipanggil lah untuk junior next year selepas saya cadangkan, selepas SPM saya cadangkan supaya dia dapat menghabiskan study di sini dan fokus untuk akademik Muhammad Ahmad Roslan. Dan seperti yang tuan katakan tadi, sistem yang betul, pergi pada junior, pergi kepada selepas tu pergi pada senior team, so mengikut sistem yang betul tuan. Itu saya setuju tuan apa yang dikatakan tadi. Dan saya rasa komen yang diberikan yang kita boleh tengok daripada Coach Pasantaro, apakah program penerusan untuk Khairul Hafiz Dantan, Haikal Hanfi daripada ISN, MSN, KUM. Ramai juga sprinter yang lain sedang menagih peluang daripada dalam pelapis. So when we going to give chance for the pool of sprinter, kita ada fokus perform yang ambil tempat nombor 4, nombor 5, kita jarang bagi peluang. So terpaksa kicking. Ini yang berlaku sebenarnya. Yang dikatakan oleh tuan tadi memang benar sebenarnya. Mungkin tuan boleh sikit komen daripada yang dikatakan oleh Pasang Taruh ni tuan. Ya, actually kalau lihat kepada kenyataan ini, memang bila mereka telah masuk usia yang saya kata tadi, bila kita masuk usia high performance, kita ada specialized age, of course. Lepas puberty is when you do the specialization, dalam sprints misalnya we do the specialization. Tetapi selepas specialization age itu will come high performance age. So high performance age ni, itu yang saya kata tadi, atlet itu dia dah perlu ada pemahaman tentang apa yang perlu dia lakukan untuk acara yang disertai itu, dan dia perlu juga memahami komponen-komponen yang diperlukan bagi acara yang disertai. So once that understanding is there, then with the help of the coach, dia akan dapat performance yang lebih tinggi. So when you go into that age 18 tahun ke atas, then it is high performance. So high performance, you have to fight with the others lah, dan bergantung kepada jurulatih yang ada.
jurulatih yang melakukan perancangan yang terbaik semestinya akan mampu untuk menyediakan atlet-atlet yang terbaik dan memenangi pingat pada peringkat high performance itu. You cannot blame others if you get number 4 or number 5. Kita tak boleh salahkan orang lain. Kita salahkan ISN tak bagi saya peluang bantuan, MSN tak bagi pendedahan luar negara. You cannot blame others because you cannot what others do you cannot effect. Kita hanya boleh effect apa yang kita lakukan. So you are in control of what you do. So kalau you kata atlet sentiasa nombor 4, nombor 5 tak dapat peluang, yang dapat peluang nombor 1, 2, 3, then you work harder to get your athletes that high lepas umur 18 tahun tu to try and overtake this kid. So you are the top. Itu bila dah masuk high performance lah. Then you are talking about people who are challenging untuk pingat pada usia high performance itu. Then it is up to the coach jurulatih yang melatih. So apakah program yang disediakan oleh coach itu juga berkesan untuk atlet itu. So that is another thing. Selalu saya lihat kebanyakannya bila atlet itu kalah, selalu atlet yang dipersalahkan. Yes. Dalam banyak program lah, tak kira lah dalam olahraga ke, bola sepak ke, sepak takraw ke, bila pasukan Malaysia kalah atau atlet tu kalah, atlet ni tak bagus, dia keluar malam lah, sebelum ni ada disco club lah, apa semua kan. Kita pernah dengar berita-berita tu kan. So atlet, sedangkan bagaimana tentang perancangan jurulatih? Mungkin perancangan itu tidak cukup baik untuk atlet itu yang menyebabkan kekalahan itu. So it have to work two ways. Antara komitmen atlet dan juga profesionalisme dari kalangan jurulatih itu dalam membentuk kejayaan bagi seseorang atlet. Dan pada usia 18 tahun ke atas itu, then they are already striving for high performance, then you have to have the perfect blend antara komitmen atlet tadi dengan keupayaan profesionalisme jurulatih itu untuk menghasilkan program yang terbaik, macam yang dihasilkan mungkin kalau kita bagi contoh Fuad tadi melahirkan Harun Hafiz Jantan. We also mention siapa nama dia, Firdaus Salim, first man, walaupun pada ketika itu macam boy saja, Andre Anura di Sukan Si Manila yang melompat lebih daripada 8 meter di Malaysia. Belum ada orang lompat lebih daripada 8 meter. He was the first and he was trained by a local coach. Itu saya kata keupayaan yang ada pada coach, terutama coach-coach tempatan kita harus juga diiktiraf. Walaupun sebelum ni ada banyak jurulatih daripada luar negara yang hadir, but our local coaches sebenarnya ada capability. You have to believe in yourself, you have to keep trying, and you have to get the commitment of the athletes. So sometimes kita tak boleh menyalahkan orang lain sahaja, kita perlu lihat juga apa yang kita lakukan. Kerana kita tak boleh kontrol apa orang lain buat, tetapi kita boleh kontrol apa yang kita buat. Perancangan yang kita laksanakan itu kita boleh tengok dan kita boleh betulkan. Tetapi jangan kita kata saya tak dapat pendedahan daripada ISN, sebab itulah kita kalah, kita nombor 4, nombor 3. Yang ini memang dia dapat all the best. Tapi Harun Hafiz waktu dia pecah rekod pun sebelum itu dia tak ada bantuan daripada MSN atau ISN. Dia Harun Hafiz tu bermula daripada sekolah biasa, masuk ke sekolah sukan negeri di Melaka. Daripada sekolah sukan negeri kita bawa dia ke platform sekolah sukan Malaysia untuk latihan yang lebih berkesan. So identifying of talent is very important, dan menyediakan laluan untuk atlet yang berpotensi itu is also important. Menyediakan latihan yang berkesan untuk that particular athlete is also very important. So we have to look at all this process and not just simply identify yang ni ada pendedahan, yang ni tak ada pendedahan. So we cannot do that. We have to prepare. Bila kita prepare, kita dah sediakan platform, then we can look at the plan and adakah ini berjaya. So if this is not berjaya, then we look back apa yang mungkin yang menyebabkan tidak berjaya ini. Why it's not happening for me. So it might be something yang dalam plan kita yang mungkin kita boleh perbaiki. So all of this, I think we have to look at the plan, look at the athletes you have. Itu yang saya kata tadi, testing itu penting. Lakukan ujian terlebih dahulu untuk lihat keupayaan atlet, then you run the program. Apa nak capai? Kita ada agreed target antara jurulatih dan antara atlet tu, perlu ada target yang dipersetujui bersama. This is what I want to achieve. So you want to beat Harun Hafiz, what do you have to run? Nak lari berapa, nak kalahkan Harun Hafiz, you kena lari
10-25 misalnya. You nak kalahkan Haikal, you lari dengan kelajuan ini. So dengan kelajuan ini, apa yang latihan yang you perlukan? Kekuatan bagaimana yang you perlukan? Starting macam mana yang you perlukan? That is all very important. So jangan hanya lihat kepada what other people are doing, look at what you are doing. That is important because you are the one who is in control. So sebagai jurulatih, evaluate program sendiri juga. Betul tuan. Saya rasa menjawab soalan daripada Coach Pasantaro tadi, berbalik sebenarnya kepada jurulatih yang dikatakan oleh tuan, two-way communication, professionalism, identify TID. Kalau tidak berjaya, kita kena semak balik apa yang boleh kita lakukan untuk atlet, dan kita menyediakan satu platform untuk mereka teruskan sebenarnya. Seperti saya teruskan kepada soalan, banyak soalan sebenarnya daripada audiens tuan. Seperti Muhammad Rifki Ismail katakan, mungkin boleh tuan kongsikan tips cara mengembalikan fokus dan semangat SSN dan SSM Sekolah Berhad. Bukan bermaksud tidak menjalani latihan, tetapi tanpa sebarang pertandingan, terutamanya SST Katalim yang bakal menduduki SPM dan Januari 2021. Maknanya kita dah tahu 2021 ni tidak ada. Mungkin tuan boleh bagi tahu sebenarnya fokus dan semangat untuk atlet SSM lah. Sebelum saya jawab soalan tu Putra, kita punya arrangement untuk 1 jam aja. Sekarang dah 1 jam 7 minit. So bayaran mula digunakan selepas 1 jam ya. So very valid question lah. Satu, motivasi atlet itu, kita sebagai jurulatih kita perlu sentiasa motivasi, dan motivasi ini cara paling mudah ialah dengan mencapai target. So untuk atlet-atlet ni yang penting bila kita set sasaran untuk mereka, kita jangan letakkan sasaran yang terlalu tinggi. Pada usia 13 tahun, 14 tahun kita kata okey, sasaran you untuk pecah rekod MSSM. Budak tu baru umur 13 tahun misalnya, nak pecah rekod 100 meter dalam acara 100 meter MSSM bawah 15 tahun. Ataupun pada usia 15 tahun nak pecah rekod Harul Hafiz. So target yang tidak realistik ini kadang-kadang akan menyebabkan atlet tidak dapat mencapai target tersebut, dan ia akan menyebabkan mereka merasa demotivated untuk meneruskan latihan. So you will always feel good when you have achievement. So bila kita set target untuk para atlet kita, apa yang penting ialah kita set target itu, yang pertama ia perlu dipersetujui antara jurulatih dan juga antara atlet itu sendiri. Dan target itu it has to be something which is achievable, sesuatu yang boleh dicapai oleh atlet tersebut. So if you cannot get the MSSM record, then what is important is that you try and get your personal best. So pencapaian this little achievement akan membantu untuk memberikan motivasi kepada atlet untuk lebih berjaya. So about SPM, tiada pertandingan pada tahun ini. So what? There's no competition. There is SPM. Fokus kepada SPM. Berikan tumpuan kepada SPM. Gunakan peluang ini untuk berikan tumpuan pada SPM lah. Focus on your SPM, belajar. Sebagaimana saya kata tadi, masa you ada panjang lagi. If you are only 17 kalau nak capai umur Kaluis 35 tahun. Kan? 3 tahun untuk capai 35 tahun. Lepas tu 15 campur 3, you ada 18 tahun. Ya, kalau seorang wanita itu mengandung, melahirkan anak, 18 tahun you dah boleh masuk MSSM satu pusingan lagi sehingga umur bawah 18 tahun. So don't hurry if they, of course kita inginkan kejayaan untuk mereka, but so what? You can stop. You can stop for a while. Ya, dan sambung balik. Tetapi pastikan kita maintain lah. Ada latihan yang diteruskan untuk memastikan kecergasan itu diteruskan instead of starting from zero balik. Ya, maknanya kita teruskan, kita bina balik kekuatan mereka itu, pastikan kekuatan itu dikekalkan. So apabila selepas SPM tu nak mula berlatih, dia dah ada pada tahap yang standard yang lebih tinggi lah daripada berbanding dengan kalau dia tak buat apa-apa, lepas tu dia mula pada kuarter. Yeah, so yang penting wawasan itu, perancangan itu yang perlu ada. Bila yang kalau tak dapat sebelum MSSM ni tak ada pertandingan, bila is the pertandingan?
So itu yang perlu disasarkan bersama dengan atlet. So don't worry, pertandingan terdekat ni tak dapat sertai, tapi okey, dalam masa 6 bulan tahun depan kita ada C Youth, kita ada C Junior misalnya yang boleh disertai. So this is what you have to do. So once you know bila sasaran target yang pertandingan yang akan ada itu, then kita boleh rancang dengan betul berapa banyak fasa-fasa yang perlu kita lalui sebelum kita sampai kepada peak performance pada pertandingan tersebut. So don't worry, take your SPM. What is important, kita perlu ingat, saya selalu guna contoh ini. Bayangkan seorang atlet lompat bergalah. Ya, dia lari, lompat dengan tinggi capai, kalau dekat Malaysia ni lelaki 4.5 meter ke atau sampai kepada 4.8 meter, 4.5 meter. Pada ketinggian 5 meter tu, bila dia dah sampai ke atas, gravity will pull him down. Dia akan turun balik. So samalah atlet ni, dia dah capai kejayaan yang paling tinggi, menang pingat emas sukan Commonwealth, sukan Asia, tapi kemudian dia akan jatuh semula ke bumi. Dan jatuh semula ke bumi itu kalau dia tak ada mattress dekat bawah tu, which is the education part, if you don't have that preparation untuk education tu, ia akan jatuh pada lantai daripada ketinggian 5 meter, jatuh berdebuk pada alam yang nyata. So alam yang nyata itu, mattress itu perlu disediakan dalam bentuk pendidikan. We don't want to hear atlet kita berjaya di sukan Commonwealth, berjaya di sukan C, tetapi akhirnya jual kapet, rumah ke rumah. Bukan nak berkecilkan diri jual lah. But you are the best. Katakan you are the fastest man in Southeast Asia. Kan, Haikal menang pingat emas di sukan C kan. 2019 di Manila, the fastest man, lelaki terpantas di Southeast Asia. Tapi terpaksa pergi ke rumah untuk jual kapet atau bekerja hanya sebagai pembantu pejabat. Ya, Haikal tolong foto sikit, 5 kopi cepat sikit. You are the fastest man in Asia. Do we want that for our athlete? No. We want our athletes to be better than that. You berjaya di peringkat antarabangsa dalam bidang sukan, you turut berjaya dalam bidang career academic you. I have a list of students yang lama-lama daripada sekolah sukan. Ada yang jadi doktor. Athletes have the capability. You look at Abdul Rahman Lee, he's doing aerospace engineering. So athletes actually have the brain and give them the time to develop. Berikan masa untuk mereka develop. They have a long way in their career, in their life. They have a long way. Tinggalkan sukan untuk 3 bulan, 4 bulan, fokus kepada SPM. So after SPM, pergilah main berapa pertandingan pun, you sertailah berapa pertandingan. You have already your SPM. Dan laluan-laluan khas disediakan oleh kementerian untuk para pelajar atlet sukan kita, ada laluan khas. Begitu juga orang asli B40, semua adalah termasuk pelajar-pelajar sukan. So there are ways in which you can continue with your study untuk menjamin masa depan. So once your career is over, you have something to fall back on. You have that mattress daripada 5 meter jatuh, mattress untuk you landing dengan selesa tanpa menyebabkan sebarang kecederaan. So we want you to be successful. If any athletes watching, we want you to be successful, and we have the platform for you to be successful in both sports as well as academics. I think we have ramai contoh-contoh. Putra sendiri pun melalui sistem yang sama, and you are already helping to develop younger athletes, atlet yang lebih muda daripada you, untuk menjamin kesinambungan factory itu menyediakan untuk pemain-pemain pasukan kebangsaan. So it's something yang we have to do together. So don't worry, you take 6 months off, tapi pastikan program kecergasan itu dilaksanakan. Perlu maintain that balance, ya. Yeah. Dan saya rasa mattress yang kita perlu sediakan untuk atlet fokus pada SPM, dan mattress dari segi pendidikan seharusnya balance, tuan, sebenarnya akademik dan sukan. Kita tak nak apa yang dikatakan oleh tuan tadi, macam ialah jadi photo state ke apa. Bukan kita nak perkecilkan, tapi kita mahu mereka ada bekalan selepas sekolah. Saya rasa soalan seterusnya berkaitan juga apa yang dikatakan, walaupun sekarang jam 11:02 tuan. Apa, saya suruh Cik Uzaidi kirim salam dengan tuan, payment kepada Cik Uzaidi. Dan juga Cikgu Abang Sabani kirim salam kepada tuan. Konsep thinking athlete yang saya rasa tuan memang impikan
yang berbalik kepada explanation Tuan sebenarnya tadi, yang mahukan seimbang akademik dan juga sukan adalah asas untuk diterapkan kepada atlet pada masa depan. Dalam cabaran terkini Tuan, pengajaran juga sepatutnya berubah. Apakah perkara utama yang perlu kita dititik beratkan dalam memastikan kesiapsiagaan warga pendidik di SSN sebenarnya Tuan? Konsep thinking atlet itu. Ya, saya rasa yang penting kita berikan peluang untuk para atlet itu. Kerana konotasi bahawa atlet sukan ini bodoh, masuk kelas belakang, it should be, kita sepatut kikis tanggapan ini. Kerana atlet-atlet sebenarnya mempunyai kebolehan. Semua orang, semua manusia dilahirkan, tak ada chop dekat kepala dia, okey dia ni mathematics D. Seorang lagi lahir, okey, science A. Dia tak ada job dekat kepala dia. Semua orang dilahirkan sama dengan capability, kekuasaan otak yang sama. So it is how you develop that brain, how you develop pengalaman you daripada you dilahirkan sehingga you dewasa, itu yang akan menentukan apa yang kebolehan yang ada pada diri you. Dan di situ saya lihat peranan guru-guru jurulatih sangat penting dalam membentuk kepribadian dan juga kebolehan pelajar ini. So that is something yang sangat penting. Dan itu yang kita cuba buat di kementerian. Kita cuba dapatkan seberapa ramai guru-guru kita untuk mengikuti kursus-kursus kejurulatihan misalnya, especially di sekolah rendah, yang daripada IPG ni kita cuba dedahkan mereka kepada kursus kejurulatihan kerana dia very important. Guru-guru di sekolah rendah ni, they are the first one sometimes to introduce sports kepada para pelajar. Nak introduce main sepak takraw, mungkin dia main dengan rakan-rakan di rumah pun tidak berapa, tapi skill untuk bermain sepak takraw itu diperkenalkan pada sekolah rendah kepada para pelajar ini. So that is a very important stage. Kerana guru-guru yang membentuk, jurulatih yang membentuk atlet-atlet muda ini sehinggalah mereka melepasi umur persekolahan itu. So that stage yang akan, that proses yang akan mencorakkan kebolehan pelajar. So kita seharusnya memberi peluang kepada pelajar untuk mengimbangkan kedua-duanya kerana telah terbukti we can produce athletes who are successful in sports as well as successful in their academic as well. Ya, kita lihat kepada atlet-atlet gymrama kita misalnya, atlet-atlet gimnastik kita, mereka berjaya di bidang sukan, mewakili Malaysia di sukan Olimpik, di sukan Commonwealth dan sebagainya, di sukan Asia, di sukan Commonwealth, dan mampu untuk belajar dengan baik dan mendapat pengajian yang baik. So saya rasa kita perlu kikis tanggapan-tanggapan bahawa atlet ini bodoh. Because athletes are not stupid. Kalau dia bodoh, dia tidak akan dapat berjaya untuk memahirkan diri dalam bidang sukan mereka. So kalau mereka boleh lakukan begitu dalam sukan, mereka juga sebenarnya boleh lakukan begitu dalam akademik mereka. Apa salahnya kalau pada satu hari latihan itu ini peranan jurulatih sangat penting. Pada satu hari latihan itu, sewaktu warming up, instead of jogging biasa, bagikan satu formula matematik. So sambil jogging itu dia menghafal formula matematik tersebut. Satu formula pada satu sesi latihan untuk dihafal oleh seorang atlet sudah memadai saya rasa untuk mereka menguasai matematik sepanjang kerjaya mereka berlatih di sukan itu. Kalau di sekolah sukan di negeri, Coach Amir kan dengan bersama sekolah sukan Malaysia, apabila sesi latihan itu atlet hafal satu formula matematik lah katakan. You hafal that formula. So sepanjang latihan itu, that is the formula yang you hafal. So coaches pun main peranan juga, cuba quiz that athlete about that formula. So bila akhirnya habis sesi latihan 2 jam berlatih sambil berlari 100 meter 10 kali itulah dia hafal sambil jalan balik recovery itulah formula yang dihafal. So that will be teach, akan direkodkan di otak kita bersama dengan pengalaman dia berlari 100 meter tu, dengan pengalaman dia melakukan sepakan sudut itu. Setiap sepakan sudut tu dia hafal formula tu. So mempelajari kemahiran itu bersekali dengan kemahiran matematik itu direkodkan dalam otak dia. So setiap kali dia nak menjawab soalan di kelas peperiksaan, dia ingat, okay, when I was taking this corner, this is the formula yang saya belajar. So it can happen. It can happen because the capability of the brain, keupayaan otak kita sangat luar biasa.
You can do many things at one time. So it is something yang I think we have to give the chance. Kita have to be fair kepada atlet-atlet yang kita latih, beri peluang kepada mereka, dan saya rasa cabaran untuk jurulatih di luar sana untuk kita kikis tanggapan bahawa atlet ini semua adalah daripada kelas-kelas belakang, bagaimana yang dianggap oleh kebanyakan orang lah. Ya, betul tuan. Saya sebenarnya melihat perkembangan yang berlaku di SSNT. Saya ambil contoh sebab saya berada di Sekolah Sukan Malaysia Terengganu, pengurusan di bawah pengurusan Cik Huzaidi Hussein bersama dengan guru-guru yang bukan sahaja bertungkus lumus tuan untuk menjadikan keseimbangan dalam sukan dan juga akademik, seperti mana banyak juga seperti camp untuk teknik menjawab, bengkel untuk student, dan kumpulan pencapaian yang telah dibuat oleh guru-guru di Sekolah Sukan Malaysia Terengganu. Saya mengucapkan terima kasih. Tetapi apa yang tuan katakan tadi, jurulatih juga perlu membantu atlet-atlet dan juga guru-guru di sini untuk, seperti mana yang kata tuan tadi, bila nak ambil corner tu mungkin dia boleh menghafal, boleh menghafal. Dan kita tahu di sekolah sukan mereka mempunyai satu green lane di mana mereka perlu mempunyai 5 kredit minimum setelah masuk lulus BM dan juga ZAI. Ini satu peluang kepada atlet dan dibantu lagi oleh guru-guru. So persepsi yang di luar yang mengatakan atlet ini bodoh, tak boleh nak mampu berjaya, itu kita memang kita kikis kerana guru-guru memang sangat committed di Sekolah Sukan Malaysia Terengganu tuan. Mungkin dari segi sudut green lane yang tuan sebutkan tadi dapat perjelaskan lagi untuk audien ibu bapa yang menonton sekarang ni tuan. Ya, green lane is green lane lah. Tapi yang saya cakap tadi, effort tu perlu. Usaha itu perlu dari kalangan atlet itu sendiri dan juga dari kalangan komitmen daripada guru dan juga jurulatih untuk membantu atlet itu, dan tidak ketinggalan daripada keluarga lah. So laluan-laluan yang kita sediakan, memang kita ada laluan khas untuk ke universiti. In fact daripada statistik yang kita terima daripada Kementerian Pendidikan Tinggi, I think about 89% daripada yang memohon, atlet sukan yang memohon untuk memasuki meneruskan pengajian di peringkat yang lebih tinggi telah pun diterima masuk. So the place is there. Kalau macam untuk pelajar-pelajar biasa, mungkin untuk memasuki politeknik memerlukan 5 kredit. Untuk atlet sukan mungkin 3 kredit sudah memadai. So kita ada rundingan kita dengan politeknik, dengan universiti awam, universiti swasta untuk laluan kemasukan bagi atlet-atlet kita. Saya bagi contoh Pandalela Rinong. Pandalela Rinong SPM pada tahun 2011, tak silap saya, 2012 ialah London Olympic kan. 2011 dia ambil SPM, lepas tu sepatutnya dia masuk Prayu. Di sekolah sukan kita ada program Prayu untuk 4 semester. Lepas SPM dia pergi berlatih di China untuk sukan Olimpik dan balik daripada London Olympic itu dengan pingat gangsa bagi acara terjun. And UMK itu tak perlu mengikuti matrikulasi kita punya Prayu University pun, you boleh masuk terus kepada UM. So kejayaan itu disokong pula dengan peluang akademik dan kita punya kerjasama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi. Dulu kita bersama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi sebagai satu kementerian, tapi sekarang telah berpecah dan kerjasama itu diteruskan. Dan para atlet ni sebenarnya ada tempoh masa yang panjang untuk mereka menamatkan pengajian. Ya, Leong Man Yi graduate pada usia 32 tahun, first degree. 32 tahun. You boleh tanya Roslinda Tansi. Dia graduate umur berapa? Itu umur 27 ke 28 baru dia graduate. So untuk pelajar-pelajar biasa, 4 tahun untuk you menamatkan kerjaya you dalam mendapat ijazah pertama. Tapi bagi atlet kelonggaran diberikan untuk atlet ini. Sewaktu pengajian di universiti itu pun sendiri ada kelonggaran untuk mereka berikan fokus kepada sukan. So you capai yang terbaik, pergilah berlatih di China 6 bulan, come back and train. Come back and continue your study. Tapi yang penting tu continue tu. Jangan berhenti separuh jalan. Kekalahan itu perlu ada untuk meneruskan dedication untuk meneruskan pengajian. So it doesn't matter. Roslinda Samsu I think masuk join Malaysia pada usia I think 28 tahun kalau tak silap saya. Maaf Roslinda, aku bagi tahu umur. Pada ketika itulah
bermaksud dia graduate 27, 28 baru masuk dalam sistem pekerjaan, dan kita sediakan laluan untuk bekas-bekas atlet kita masuk kembali untuk membantu atlet-atlet muda. So Roslinda is in Sekolah Sukan Malaysia Pahang. Saya perlu ucapkan tahniah kepada beliau. Baru-baru ni dengan kerjasama Majlis Sukan Negara kita hantar dia ke Germany. Setahun dia duduk di Germany dan dia graduate sebagai salah seorang peserta terbaik bagi kelas dia di Germany, bukan di Malaysia, di Germany. Maknanya dia 6 bulan tu dia belajar bahasa Jerman. Lepas itu pelajar yang terbaik. So keupayaan walaupun sebagai atlet pemegang, masih lagi pemegang rekod kebangsaan bagi acara lompat bergalah dah berapa lama tu. So the athletes have the ability, beri peluang kepada mereka, bantu mereka juga dari segi akademik. Because as a coach, sebagai jurulatih, kita punya kerja ni bukan hanya melatih. There's banyak kalau you ambil kursus kejurulatihan, they will tell you, you lah juga mak, you lah juga bapa, you lah juga manager, sometimes you are pemandu, kan, you menyediakan segala apa. So we need of course macam Robani cakap ni, kita memang perlu jurulatih daripada bekas atlet ni gunakan pengalaman mereka untuk membantu atlet-atlet muda kita lah. So because you have gone through, kamu semua telah melalui sistem pembelajaran pelatihan yang bagaimana you know what is apa yang right, what is good, what is not good. So use that pengalaman, berikan pengalaman itu untuk bersama-sama atlet-atlet yang baru ini untuk kita membina kekuatan pasukan kebangsaan kita lah. I think that is also very important. Okey, saya rasa kita boleh mengambil contoh Roslinda Samsu, walaupun dia graduate lewat lah, boleh kita katakan, tetapi dia masih lagi berjaya juga pergi ke Germany, mendapat student terbaik di sana. Itu bukan masalah sebenarnya. Untuk ibu bapa, kita ambil contoh seperti Roslinda Samsu. Dan saya rasa kita sudah melebihi 11 suku dah sekarang, tuan. Tetapi audiens masih lagi belum berganjak, masih lagi suka mendengar input yang telah dijelaskan, tuan, selama 1 jam. Saya pun tak rasa apa, tuan. Payment ni kena lebih ni, tuan, rasa. Dia kalau masuk lebih 1 jam 30, dia dah kira triple. Tadi double lagi. 1 jam ke 1 jam 30 dia double. 1 jam 30 ke atas dia triple. Triple Alamak, tuan. Okey, tak apa, tuan. InsyaAllah saya pergi Putrajaya, tuan. Okey, soalan terakhir, tuan. Soalan terakhir, kita pun dah penghujung siaran. Audien pun masih lagi tidak berganjak bersama Tuan Zainal. Terima kasih kepada semua. Mungkinlah apakah harapan tuan kepada warga SSM secara keseluruhan ni dalam norma baru bagi memastikan objektif penubuhan SSM itu tercapai, tuan? Well, I think throughout sepanjang sesi kita pada hari ini, saya percaya kepada keupayaan yang ada dari kalangan jurulatih kita, khasnya jurulatih tempatan. That is very important. Saya rasa peluang seharusnya diberikan kepada jurulatih tempatan kita untuk membuktikan keupayaan yang ada pada diri mereka. Dan apabila peluang itu ada, seharusnya digunakan dengan sebaiknya. Dan harapan saya kepada para jurulatih, selain daripada kita melatih para atlet ini, juga kita perlu sentiasa melakukan upgrading kepada keupayaan diri kita, kepada apa yang kita telah pelajari itu kita lakukan upgrading, because that is very important. Dunia sukan ini sentiasa berubah. There are new discoveries every year. Ada penemuan baru dari segi performance yang boleh digunakan, atau latihan yang boleh digunakan untuk membantu atlet. Jika pada tahun 80-an, pada tahun 90-an misalnya, we talk about acid lactic. Dan kita cakap mengenai acid lactic. Pada ketika itu acid lactic dikatakan is bad for the body, akan menyebabkan fatigue dan sebagainya. So Robani can mungkin boleh cerita sikit juga mengenai acid lactic ni. Kalau dulu waktu time Robani berlatih,
Asid laktik dia kata sangat sesuatu yang akan menyebabkan fatigue, menyebabkan performance atlet merudum. Tapi sebenarnya bila dengan kajian-kajian moden kita dapati asid laktik ni ada dua komponen. Satu komponen asid tu dan satu komponen laktik. Laktik itu boleh diproses mula untuk menjadikan sumber tenaga. So this new discovery yang if jurulatih tidak continue to upgrade themselves to improve on their knowledge untuk mengikuti kursus-kursus tambahan dan sebagainya, ia akan jejaskan you punya pengetahuan lah. So akan menjejaskan pengetahuan you tentang apa yang boleh dilakukan, bagaimana untuk capai persembahan terbaik daripada atlet-atlet tersebut, dan akhirnya ia akan menjejaskan prestasi atlet yang kita latih lah. So my advice to the coaches is that never stop learning. Always continue sentiasa berusaha untuk mempertingkatkan pengetahuan diri, kerana dunia sains sukan ni sentiasa berubah. Corak-corak latihan terkini perlu dilaksanakan. Even 2017 SEA Games tu, kalau sebelum ni kita cakap mengenai latihan drill, kita ada high knee dan sebagainya. So sekarang kita lihat kepada frequency of steps dan sebagainya. So pengetahuan-pengetahuan yang sebegini yang perlu dipertingkatkan dari kalangan jurulatih kita. Jangan berpuas hati dengan apa yang kita ada, because out there's a vast amount of information, a vast amount of knowledge yang boleh kita gunakan untuk membantu mempertingkatkan. Dalam sukan ni kadang-kadang kita performance tu ditambah 1%, 2%, 3% mampu memberikan pulangan yang berbeza, tapi upaya yang berbeza dari kalangan itu. So we have to always keep this lifelong learning kind of attitude di kalangan guru-guru kita, di kalangan jurulatih di luar sana, untuk sama-sama kita meneruskan misi untuk menzahirkan pingat emas pertama sukan Olimpik kita lah. Kan memang we are waiting for that gold medal. So whether it's going to come from cycling ke, daripada diving ke, daripada badminton ke, ataupun daripada olahraga sendiri, one day we hope that, with the knowledge yang ada di kalangan jurulatih kita, with the ability of our athletes, memang ada kebolehan. Kita telah buktikan bahawa atlet Malaysia mampu untuk berjaya, dan bukan saja jago kampung, berjaya di peringkat dunia. So that gel working among stakeholders yang terlibat itu juga penting untuk kita meneruskan kesinambungan proses kerja kita untuk melahirkan atlet-atlet yang terbaik di peringkat dunia lah. But my advice is that please continue to upgrade yourself in terms of knowledge, kerana ia akan mendatangkan manfaat kepada apa yang kita laksanakan dengan atlet itu, dan beri peluang kepada atlet, give a chance to atlet untuk berjaya dalam kedua-dua bidang, sukan dan juga akademik. Always very important, it has to be athlete first, winning second. Winning itu termasuklah coach. Coach is secondary, yang penting ialah atlet itu. So atlet always have to be first, winning always have to be second. So kalau ada pilihan nak kena pilih sama ada atlet ataupun kemenangan, selalunya sebaik-baiknya kita pilih atlet itu, dan dengan perancangan yang baik, dengan strategi yang terbaik, dengan pengetahuan yang terbaik, I'm sure kita mampu untuk menyediakan atlet yang mampu bersaing di peringkat yang lebih tinggi lagi, dan mencapai kejayaan yang lebih lagi di peringkat di peringkat sukan SEA ini. Kita boleh dengan mudah, kalau kita hantar 18 tahun, 19 tahun pun kita boleh mampu untuk mencapai kejayaan, because at this stage we should be looking at that, ya. Pelajar mungkin 18 tahun, 20 tahun, umur sukma tu sebenarnya 18 hingga 23 tahun itu, itulah umur sukma sebenarnya. Dan you focus on sukan Asia bagi yang berumur 23, 24 itu, fokus kepada sukan Asia, sukan Commonwealth, and I think it can be achieved if everybody is committed towards getting atau menuju ke arah kejayaan itulah. Kalau Akademi Fantasia dikata menuju puncak. Okay, all coaches, apa yang dikatakan oleh Tuan Zainal tadi, never stop learning, increase pengetahuan.
sukan dan juga corak latihan yang perlu kita berbeza kerana zaman sekarang ni memang tuan memang sangat laju dan sangat pantas, dan jangan berpuas hati apa yang kita ada. Itu satu nasihat pesanan secara keseluruhan kepada seluruh warga SSM, supaya sekarang kita yang memacu kejayaan di peringkat grassroots ini. Walau bagaimanapun fund untuk atlet sangat penting supaya mereka lebih sustain, dan akademik dan sukan harus seimbang seperti yang dikatakan oleh ibu bapa tadi, yang dalam komen tadi tuan, memang beliau juga menitik beratkan kerana anaknya berada di SSMT, menitik beratkan akademik juga. Saya di akhir ini tuan, saya mengucapkan terima kasih kepada tuan kerana banyak membantu dari segi sokongan moral kepada sekolah sukan Malaysia, terutamanya SSMT dalam semua sukan, membantu kewangan dan juga sentiasa support semua sukan. Saya pun berbangga kerana sukan sepak takraw juga kemenjadian atlet meningkat sekarang ni tuan. Alhamdulillah, pencapaian lebih baik dengan bantuan daripada tuan dan juga BSAK. Itulah tuan, kita pun dah 11.30 sebenarnya. Dah lebih bukan triple lagi dah tuan. Saya rasa itu saja tuan. Audiens kita pun tak beranjak. Kita akan berjumpa di lain masa tuan, insyaAllah. Kalau ada masa tuan, saya doakan pada... Terima kasih. Ya. Kami semua akan mendoakan yang menonton lah. I think it's very important that kita bekerja bersama lah untuk menggerakkan kejayaan pasukan Malaysia. InsyaAllah ini sharing ilmu daripada tuan sendiri. InsyaAllah mungkin di lain masa kita akan berjumpa lagi. Kami seluruh warga SSM, seluruh warga ibu bapa mendoakan tuan semoga sihat sejahtera, memudahkan segala urusan, memacu sukan dengan lebih baik, dengan lebih hebat selepas ini tuan. Terima kasih tuan daripada saya. Muhammad Putra Abdul Ghani. Di Jumaat kena cakap amin. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih tuan. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum. Okey, waalaikumsalam warahmatullahi. Amin. Alhamdulillah, terima kasih kepada audiens, kepada ibu bapa, penggiat sukan, kepada Tuan Suhaimi dan juga kepada sahabat saya yang lain dan juga all coaches yang menonton bersama-sama Tuan Zainal. Kita ambil satu panduan, kita ambil satu ilmu, kita ambil satu input untuk kita merealisasikan pengalaman Tuan Zainal tadi untuk kita terapkan di peringkat grassroots ini. Apa yang saya suka mengenai Tuan Zainal sebutkan tadi ialah tentang fun game di sekolah, dan kita tidak burdenkan mereka, tidak streskan mereka, tetapi mengikut kesesuaian umur sebenarnya. Dalam masa yang sama kita menekankan akademik dan juga sukan. Walaupun mereka SPM, penekanan sekarang ini lebih tertumpu kepada akademik dan kita jangan kacau mereka, bagi masa peluang. Sedangkan Carl pun berada di puncak pada umur 35 tahun. Itu satu pencapaian yang sangat hebat dan boleh sustain. Seperti yang dikatakan oleh Robani Hassan, jago olahraga sebenarnya tadi, dia peak umur 20, bersara umur 33 tahun. Itu satu apa yang kita perlu terapkan basic di peringkat sekolah untuk kita bentuk atlet itu. Asas yang sangat penting, perancangan yang sangat penting yang dikatakan oleh Tuan Zainal sebentar tadi. Dan saya rasa kita dah menghampiri 11.30 dan Coach Asro boleh masukkan borang kehadiran. Saya rasa Coach Asro ada masuk Coach Asro borang kehadiran tadi untuk diisi dalam SPLKM. Boleh Coach Asro masukkan sekali lagi. Terima kasih kepada semua. Terima kasih kepada Tuan Suhaimi Sun yang banyak memberi sokongan kepada dasar sukan, kepada BSKK dalam membantu. InsyaAllah di lain masa kita akan kupas lagi mengenai sukan semasa dalam suasana PKP, dalam suasana norma baru untuk kemenjadian atlet. Bukan satu alasan kepada semua jurulatih dalam membentuk atlet. Kita rancang untuk pada hari ini, tapi untuk kemampuan ataupun untuk kejayaan pada 2021. InsyaAllah mungkin ada berita gembira dari MKN, SOP yang baru, kita boleh jalankan training. InsyaAllah daripada all coaches. Terima kasih daripada saya. Muhammad Putra Abdul Ghani akan bersiaran lagi selepas ini mengenai pembangunan sukan, sepak takraw dan yang lain. Dari saya, Assalamualaikum, salam Jumaat. Semoga kita bertemu lagi.